Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak 3PA? Okey. Seminggu sekali je kita dapat jumpa tapi tak apalah. Okey, untuk minggu ni cikgu tak buat Google Meet, jadi kita tak ada kelas Google Meet, hanya cikgu bagi rakaman pengajaran daripada rumah je lah Okey, sebab cikgu kebetulan minggu ni cikgu ada hal, cikgu terpaksa pergi ke Seri Pentas menemani isteri cikgu dia ada rakaman kat sana untuk SPM 2020. Jadi cikgu tak beri kesempatan untuk buat Google Meet di rumah. Okey, nak buat kat luar boleh, tapi bahannya pula tak ada. Okey, jadi cikgu hantar secara macam ni lah. Okey, cikgu buat awal supaya anak-anak senang nak belajar di rumah. Okey, untuk pengajaran kita kali ni mesti ada buku teks. Ambil buku teks anak-anak. Buku teks ni keluarkan macam biasa, buku teks jilid 1, pastikan anak ada jilid 1 lah Kemudian buku aktiviti. Okey, buku aktiviti macam biasalah. Okey. Kemudian untuk topik kali ni, untuk minggu ni kita gunakan buku ni. Okey. Buku kalau nampak lah kat sini buku yang biru merah ni, garisan biru merah. Kalau kamu nampak lah. Okey, ada rasa kamu nampak. Tarik sikit lighting ni supaya nampak. Okey. Okey, nampak biru merah Cikgu gunakan lampu ni. Okey. Apa kita nak buat untuk tugasan minggu ni? Kita nak belajar tajuk ikut buku teks Cikgu ikut buku teks senang. Okey, jadi awak ada buku teks kan? Awak gunakan buku teks awak. Okey, tengok muka surat okey, muka surat 4 ni. Anak-anak buka muka surat 4. Okey, cikgu tunjuk sikit kalau nampak okey. Tengok buku teks masing-masing. Okey. Muka surat 4 tu aktivitinya menulis. Jadi minggu lepas kita dah buat membaca kan? Awak dah mendengar dan bertutur, kemudian membaca. Jadi minggu ni ada mesej masuk. Okey, jadi minggu ni kita buat menulis. Okey, sebab tu sebenarnya kalau kita di sekolahan biasa, hari biasa, senang. Okey, hari Senin mendengar dan bertutur, hari Selasa membaca, hari Rabu menulis. Tapi musim PKP ni kita tak boleh nak buat apalah. Seminggu sekali kita boleh belajar. Okey, kalau cikgu nak bagi banyak-banyak pun cikgu takut awak terbeban dengan subjek yang lain. Jadi berpada-pada lah Yang penting duduk rumah belajar, buat latihan. Okey. Tengok muka surat 4 tu. Okey anak-anak. Okey, cikgu berada kat meja cikgu ni, meja kerja cikgu Okey, tengok buku teks muka surat 4. Seperti yang cikgu cakapkan tadi, muka surat 4. Okey, aktiviti menulis huruf dengan menggunakan tulisan berangkai. Nampak cikgu baca kat bawah tu. Anak-anak pun boleh tengok pada buku teks. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tulisan berangkai ni? Okey, sebelum kita belajar, kita tengok tajuk di atas tu, cikgu terangkan sikit. Okey, tulisan berangkai ni ialah tulisan yang ditulis dengan gaya italik ataupun gaya bersahaja, yang mana tulisan tu sedikit condong condong ke kanan. Okey, kalau dalam bahasa teks ni dipanggil italik lah. Okey, kalau dalam bahasa grafik dipanggil typeface, muka type. Okey, ataupun dipanggil handwriting. Okey, dia ada banyak istilah. Okey, tapi cikgu tak nak ajar benda tu. Kita nak tengok apa tulisan berangkai ni. Paling mudah, bahasa paling mudah, tulisan berangkai ni tulisan yang ditulis secara bersambung-sambung, melintuk liuk. Okey. Dia ada garis-garis yang kata apa, yang buat tulisan tu nampak berbeza dengan tulisan-tulisan lain. Contohnya kita tengok muka surat sebelah ni. Okey, ini typeface dia biasa saja. Okey, tulisan ni tak adalah garisan berlebih-lebih tu. Okey, yang melengkuk-lengkuk macam ekor tu kan. Contoh kalau kita tengok huruf apa ni? Huruf A ni. Okey. Huruf A biasa bukan macam ni. Tapi kalau tulisan berangkai, dia akan jadi begini. Kenapa dia cipta tulisan tu begini? Kenapa ada bahagian moncong kat sini ni? Okey. Cikgu zoom sikit Okey. Okey, nampak huruf A tu? Kenapa dia ada garisan yang lebih ni? Okey, garisan yang lebih ni tujuannya untuk menyambung pada huruf seterusnya. Contoh macam huruf L ni kan. Kenapa dia buat macam ni? Disambung yang lebih ni. Okey, huruf U, kenapa ada ekornya lebih kat situ? Okey, tujuannya untuk disambung dengan huruf sebelah. Okey, contohnya kalau kita menulis contoh Ali, A-L-I. Okey, A tu disambung dengan L, sambung dengan I pula. Macam tu lah. Okey. Faham sikit-sikit lah. Cikgu nak cakap pun sebab yelah kita tak bersuruh muka ni agak susah lah. Okey, tapi tak apa. Kita tengok pada tajuk dia di atas. Okey, tajuknya cikgu bacakan tajuk butang kenangan. Butang kenangan. Maksudnya butang ni, biasalah kalau kita dengar butang ni, butang baju kan. Orang pakai baju tu ada butang. Okey, ada juga butang tu macam butang yang dia buat button bash tu boleh juga. Kitchen pun boleh juga. Macam-macam.
Okey, bila sebut butang ni, dia sebenarnya bukanlah butang yang pakai dekat baju saja. Butang tu bermaksud banyak. Okey. Okey. Kemudian kita tengok ayat tu, cuba bacakan sikit. Ketika melawat ke kota Formosa, Nabila tertarik akan keunikan bentuk huruf pada butang yang dijual. Okey, ini kita tengok sekeluarga ni Kat sini ada mak, ada ayah, ada kakak, ada adik, ada abang, ada rujual. Kemudian di belakang-belakang ni adalah pelancong-pelancong agaknya, yang datang ke Formosa tu. Okey, mereka ni mungkin sedang melancong ataupun mungkin bersia-sia. Kita andaikan mereka sedang melancong lah. Okey, kita tengok dialog. Ni dialog dialog kotak ni, dialog box ni, kotak dialog. Kita tengok perbualan tu antara kakak dengan ibunya. Okey. Kita tengok dia ada anak panah ni ke bawah ni. Okey, tajam tu ditunjuk kakak tu bercakap lah. Okey, dialognya cikgu baca sikit. Cantiknya butang huruf ini. Lepas tu mak dia jawab, pilihlah huruf yang kamu suka. Okey. Mak dia kata pilihlah nak huruf apa kan. Mungkin kat sini kalau kita nampak kat bawah ni ada banyak huruf-huruf. Ni biasanya macam orang kata apa, kitchen tu lah mungkin ataupun ukiran ke apa ke yang dibuat daripada kayu ataupun daripada prospek ataupun plastik dan sebagainya lah. Contoh saja. Okey, kemudian kakak tu jawab, terima kasih ibu. Maksudnya mak dia bagi kebenaran. Okey, nak beli ikutlah mana yang kamu suka, pilihlah, tak ada masalah. Mungkin kadang-kadang situasi macam ni kita pun pernah alami. Kadang-kadang kita keluar dengan keluarga kita, nampak topi ke baju ke mainan yang cantik, kita pun minta. Okey, bukan tak boleh minta, boleh minta, tapi orang kata minta tu biarlah berpada-pada. Janganlah minta sesuatu yang mahal, sukar untuk ibu ayah kita penuhi hajat kita tu. Orang kata biarlah harga tu yang berpada-pada, yang bersesuaian. Ambil minta barang harga RM50, RM100, macam mana kan? Tak boleh lah macam tu. Orang kata tengok harga barang. Contoh mungkin butang ni harganya mungkin dalam RM2 atau RM3. Bolehlah nak belanja. Okey, tapi kalau mak ayah kita kaya, banyak duit, mampu, apa salahnya, betul tak? Okey, tu sedikit je lah pengenalan dia punya tajuk dan juga cerita. Okey, jadi apa kepentingan huruf ni? Okey, huruf ni kita kena belajar lah. Kita kena tahu bagaimana huruf ni berfungsi. Okey, untuk apa digunakan tulisan-tulisan ni? Okey, contohnya zaman sekarang banyak kan orang menulis surat menggunakan komputer, menaip. Okey, susunan huruf-huruf tu telah dibuat secara automatik. Tapi untuk pembelajaran nak tak nak kita kena belajar, kita kena tahulah. Okey, bagaimana tulisan berangkai, apa yang dikatakan tulisan berangkai. Okey, tulisan ini dibuat secara condong dan juga bersambung-sambung. Contoh tengok sini. Okey, sini ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, F, seterusnya sampailah huruf Z. Okey, mana kata bahagian atas ni adalah huruf kecil, di bawah ni adalah huruf besar. A kat sini, A, B, C, D sampailah Z kat bawah ni. Okey, cikgu rakam ni guna handphone cikgu je dalam bilik cikgu. Okey, jadi kali ni cikgu tak buat Google Meet dan juga tak buat channel di YouTube. Jadi cikgu rasa pendekatan begini lebih mudah, okey, untuk cikgu mengajar. Jadi anak-anak pun nampak, sebab anak-anak mungkin ada buku kat tangan kan. Okey, jadi untuk latihan menulis ni, kita kena tengok bentuk huruf tu. Okey, contohnya huruf A ni mungkin agak blur sikit, maklumlah cikgu gunakan handphone murah je ni. Okey, kalau kita tengok huruf A ni, cikgu dekatkan sikit lah huruf A ni, kalau kita tengok gaya menulis ni tu, okey, dia ada nombor kat situ. Perasan tak ada nombor? Okey, nombor 1. Okey, tengok ada nombor 1, nombor 2. Apa benda nombor ni? Okey, nombor ni dia nak bagi tahu bila kita nak menulis. Okey, kita kena tak ikutlah. Kita tarik dulu bentuk tu. Okey, cikgu conteng sikit kat buku ni, tak apa kot. Ni buku teks ni, tapi tak apalah sebab nak belajar kan. Okey, contohnya okey, sini 1, lengkuk 1 macam tu. Okey, kemudian 2, 2 macam ni. Jadilah huruf A. Tapi tak cukup condong tu, mungkin awak boleh buat lebih condong lagi. Kemudian kita buat huruf B. Tengok huruf B tu 1, kemudian melengkung atas ni 2, garis melengkung 2, 3 lengkung di bawah, lepas tu kemudian 4 melengkung satu lagi. Okey, ada 5 sebenarnya tu. Banyak lengkung ni kita belajar. Kalau kita belajar seni kan, dalam kelas pendidikan seni tu kita dah belajar garisan. Inilah garisan melengkung, garisan lurus. Inilah dia. Okey, contoh kita buat huruf B. Okey, 1, 2, 3, 4. Macam tu mungkin tak apa cantik, tapi tak apalah.
Okey, itu pengenalan dulu. Okey, jadi anak-anak tengok dia punya bentuk huruf tu. Contoh huruf D ni Okey, bagaimana dia menulis huruf D? Okey, kat sini 1, kat sini 2. Maksudnya ada 2 garisan. 2 garisan, satu garisan melengkung, satu garisan lurus ni digabungkan. Okey, contoh macam ni 1. Okey, naik atas. 2. Sambung. Macam tu. Okey, jadi cikgu nak anak-anak praktiskan benda ni, buat. Okey. Okey, anak-anak buat huruf ni di rumah lah sebagai latihan. Salin semula semua huruf ni A sampai Z, huruf kecil. Okey, buatlah satu muka surat huruf A kecil sampai Z kecil. Kemudian satu muka surat lagi, cikgu minta anak-anak buat huruf A besar ni sampai huruf Z besar ni. Buat dalam muka surat yang kedua. Kalau tak cukup muka surat, jangan risau, buku tu banyak helaian. Sambung muka surat seterusnya. Boleh? Begitu mudah saja. Okey. Kemudian okey, selesai punya latihan tu, buat dalam buku ni ni buku tulis. Okey, ni bukan anak cikgu ni, cikgu pinjam. Tak apa, kau lain kan. Balik-balik nak mengajar dia juga, sama je. Okey, buku ni tadi contoh. Jangan lupa kat sini tulis hari. Okey, hari Isnin. Okey, kemudian kat sini tulis tarikh. Berapa hari bulan? 8 hari bulan Februari. Okey, tulis 8 kemudian Februari. Eja cikgu tak nak tulis nombor. Februari 2021. Kemudian ambil pembaris, garis. Kat sini garis. Cikgu tak ada pembaris. Jadi awak lah garis Okey. Kemudian tulis tajuk. Okey, tulis tajuk kat situ. Butang kenangan. Okey, tak ada masalah. Cikgu tuliskan, awak tengok butang. Okey, butang kenangan. Okey, itu contoh je. Anak-anak boleh buat nanti. Okey, kemudian kita tengok huruf. Ni ada huruf kan. Huruf yang pertama tadi huruf A. Okey, huruf A tu masukkanlah. Okey, di bawah ni huruf A. Kemudian buatlah ikut macam mana dalam buku tu dia dah ajar kan. Okey, cikgu zoom sikit. Okey, maklulah handset murah ni lambat sikit lah. Okey, 1, 2. Macam tu. Kemudian B. B tadi macam mana? B tu macam susah sikit, tapi tak apa. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Macam tu lah lebih kurang. Kemudian C. C senang dia. C ni satu je. 1. Okey, C dah siap. Mudah sangat. Kemudian garisan ni kita kena lebih sikit. Kemudian D. D pun senang je. 1, 2. Okey, begitulah seterusnya. Ikut macam mana yang diajar. Okey. Dalam buku tu diajar kita ikut nombor. Okey. Sekejap cikgu tutup balik buku ni. Okey, kita tengok balik. Okey, tengok nombor pula dah. Tengok huruf A ni. Okey. Huruf A. Okey, dia ada banyak tu. Okey, huruf A tu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi maksudnya ada 4 pergerakan jari kita untuk membentuk huruf A. Okey anak-anak, cikgu rasa kamu boleh buat ni, senang je. Okey, jangan minta tolong mak ayah. Cikgu tak nak mak ayah kamu yang buat, kamu yang mesti buat. Okey, selesai urusan dekat situ. Kita tengok apa lagi aktiviti seterusnya. Okey anak-anak, jelas untuk aktiviti yang pertama tadi kita kena buat apa? Okey, kita kena baca dulu cerita itu, fahamkan, kemudian kita buat latihan menulis. Menulis dalam buku apa? Saya dah cakap tadi, dalam buku yang garis 3 tu, yang ada biru merah tu. Pakai buku tu jangan buku lain, sebab buku tu ialah buku untuk penulisan, tulisan berangkai. Dia memang khas untuk tulisan berangkai. Jadi jangan campur buku tata bahasa dengan buku penulisan, bina ayat dan sebagainya, bina karangan pendek tu. Tak nak. Okey. Buku garis 3 yang biru merah tu, okey, merah merah tu, okey, yang tu khas untuk tulisan berangkai yang kita belajar tadi yang cikgu ajar tadi, okey. Ni. Okey, khas untuk yang ni saja. Okey. Anak-anak, selepas tu apa yang anak-anak perlu buat? Okey, latihan tambahan macam biasalah dalam kelas pun sama. Kita buat buku aktiviti. Buka buku aktiviti. Ada tak buku aktiviti? Mestilah ada kan. Semua orang dah dapat. Okey, ni dia buku aktiviti awak.
Okey, langkah kerjanya mudah saja. Okey, tengok muka surat. Muka surat 1 dah buat, muka surat 2 pun dah buat, muka surat 3. Tengok muka surat 3. Okey. Muka surat 3. Apakah aktivitinya? Mari kita tengok. Okey. Ini aktiviti 3. Muka surat 3 dia kata tulis huruf berangkai. Tadi awak tulis dalam buku tulis. Dalam buku ni awak hanya menulis A, B, C kan. Huruf besar, huruf kecil. Jadi sekarang ni kita kena buat ayat lah sikit. Biar orang kata kita punya latihan tu semakin advance, semakin susah. Okey, tak apa. Kita tengok dulu aktiviti 3 ni. Dia kata tulis huruf berangkai. Tajuk dia tulisan saya cantik. Awak pun mesti belajar buat tulisan cantik. Senang nanti. Okey, kita baca dulu buku ni. Imran seorang murid yang cergas. Baca ulang Imran seorang murid yang cergas. Dia suka membuat pelbagai aktiviti bersama-sama dengan keluarganya. Cuba sambung lagi. Imran cuba menulis huruf-huruf yang ada pada nama anggota keluarganya dengan tulisan berangkai. Senang je. Okey. Dia suka buat aktiviti pelbagai aktiviti bersama dengan keluarga, sama mak ayah dia lah. Okey, Imran cuba menulis huruf-huruf yang ada pada nama anggota keluarganya dengan semangat. Okey, tulis nama je. Tak adalah susah mana. Okey. Kita dah belajar tadi kan. Kita dah tengok macam mana bentuk-bentuk huruf tu ditulis. Dia ada nombor, awak kena ikut lah. Okey, ini ingat, ini latihan awak tak perlulah nak orang kata berat-beratkan kepala. Okey, buat santai-santai je, relax-relax. Kita ada masa lama kan. Okey, kalau tak siap pagi, sambung petang pun boleh. Tak siap petang, sambung malam nanti pun boleh. Okey, dia kata tulis nama seorang anggota keluarga kamu. Tengok arahan kat sini Saya ulang balik. Tulis nama seorang anggota keluarga kamu. Seorang ni maksudnya satu je lah. Okey, siapa? Mungkin ayah, mungkin ibu, okey, mungkin abang atau kakak atau adik. Pilihlah seorang. Okey, pilih ayah kita lah. Okey, sebab ayah kita ni dia boss, dia king. Jadi kita pilih ayah. Okey, tulis nama ayah. Siapa nama ayah? Contoh nama ayah Rahman bin Rahim. Contoh tulislah kat sini. Okey, jangan mula daripada atas ni, daripada tengah ni, daripada sini garisan ni. Contohnya huruf R, letak huruf R kat sini. Mana huruf R? Cari huruf R dalam ni. Tengok buku teks. Mana huruf R? Ini huruf R. Okey, dapat. Okey, kita tulis nama ayah kita. Contoh nama ayah tadi apa? Rahim kan. Kita tiru balik. 1. Okey, lengkung sikit. Tengok mungkin nampak, mungkin tak nampak. Rasa insya-Allah nampak ni. Okey, kemudian 2 tarik ke sini. Okey, kemudian 3. Okey, macam tu. Kemudian apa tadi? Rahman bukan Rahim, Rahman. Silap. Okey, tak apa. Biasalah tu. Tarik kedua ni. R A H. Naik sikit, kemudian H. Macam ni H. Tengok H dia. Okey, dia dah bersambung ni sebenarnya. Dia dah macam tu. Okey. Kemudian yang ketiga, macam tu. M. Mana huruf M? Kita tengok huruf M. Mana huruf M? Ni huruf M. Kita ambil huruf M tu, kita letak kat dalam ni. Okey, M. Sambung M. Okey, naik sini. Dia naik sini. Okey, garis ni sengaja dia tarik. Okey, A. Tarik ke bawah, naik atas. N pula. Rahman. Contoh je tu. Nama ayah awak apa? Awak tulislah. Okey. Rahmat ke, Abu ke, Mansur ke. Okey. Kita pulang lah. Okey. Ikut nama ayah kamu. Kalau nak buat cerita tentang mak, tulis nama mak. Okey. Kemudian dia kata pilih 5 huruf yang ada pada nama anggota keluarga kamu. Kemudian tulis huruf tersebut menggunakan tulisan berangkai. Okey, pilih 5 huruf yang ada pada nama
anggota keluarga kamu. Kemudian tulis huruf tersebut menggunakan tulisan berangkai. Contohnya R A H M N. Okey. Jadi ada 5 huruf. Jadi tulislah dekat sini. Okey, kalau huruf besar lah, kalau huruf kecil lah. Contoh cikgu buat R ni, kita buat R dulu. 1 2 3. Kemudian huruf R. Okey, R kecil, R besar. Mana huruf R kecil? Tengok kat sini. Cari U P R. Okey, R ni susah ni. Okey, tak apalah. Okey, nampak Okey, tu huruf R dia yang cikgu dah bulatkan tu. Okey, kita ambil huruf R tu, kita salin kat sini. Kita buat semula. Okey, sambung saja. Macam mana nak menyambung? Okey, kita ambil huruf R tadi, kita sambung. Macam tu. Okey, naik macam tu. Dan kita salin lagi sekali. R. Okey, dia nak 5 huruf kan? Okey, ni ke sini, ke sini. Okey, lagi sekali. 1 2. Okey, kemudian 3 4. Sambung terus dengan huruf kecil. Naik ke sini, ke sini. Begitulah seterusnya. Kemudian ambil huruf A. Kita pilih huruf A tadi kan. A pun sama juga. Kita mulakan dengan huruf besar dia. Okay, A ni mula dari bawah. 1. Okey. Kemudian 2 turun. Tengok dalam buku kan. Dan cikgu ambil daripada buku teks tu. Kalau kita tengok buku teks ni. Okey. Nampak tu. 1 2. Kemudian 3. Dia lengkung 4. Ada 4 perjalanan dia tu. Okey. 1 dah. 2 dah. Kemudian 3 ke 4. Okey, dia naik atas ni, dia pusing ke situ. Okey, lain macam sikit. Okey. Kemudian A balik. Okey. Macam tu. Ni nampak macam tak ngam kan? Tak apa, kita buat lagi sekali. 1 2 3 4 5. 5 tu. Okey, ulang lagi. 1 2 3 4. 1 2. Lama. Okey, anak-anak mungkin boleh sambung lagi sampai 5 1 2 3 4 5. Okey. Kemudian huruf apa? Huruf H pula. Ambillah huruf H, tulis kat sini. Okey, nombor 3 pula. Mana huruf H? Tengok kat buku teks. Kena tengok buku teks baru tahu nak buat. Okey, ni H. Mencabar ni huruf ni. Tak apa, kita try. Okey, kita try. Tengok balik pada buku tadi. Kita ikut dia. Okey. Sini, 1. Okey. Dia naik terus ke sini. Cantik tulisan ni. Kemudian 2 dia jarak sikit. Okey. 3 ni dia melengkar kat sini. Macam tu. Okey. H. Tu sambung sebelah. Okey, sebenarnya dia buat pusing macam tu Okey, nampak H ni susah sikit. Okey, kamera cikgu ke atas pula dah. Okey, maklumlah cikgu tengok buku tak tengok kamera. Okey, tak apa, semula. Okey, semula. H 1 2. Alright. Kemudian 2 sini. Okey, kemudian 3 naik. Sambung dengan huruf kecil. Macam tu. Okey. Kemudian daripada sini naik ke sini. Begitulah. Okey, itu 3 huruf cikgu buat. Huruf seterusnya kamu buatlah. Cikgu dah tunjuk cara bagaimana nak buat. Okey anak-anak, clear jelas boleh buat di rumah. Okey anak-anak, cikgu rasa dah cukup jelas cikgu punya penerangan tentang bagaimana kita nak buat tulisan berangkai. Kenapa kita kena buat? Kita kena asah tangan kita ni. Okey, kita kena bergerak. Ni dipanggil apa? Dalam bahasa pendidikan jasmani dipanggil pergerakan bukan lokomotor. Maksudnya kita duduk setempat, kat tempat kita bekerja ni, kita menulis ni, kita gerakkan tangan. Okey, kita buat latihan menulis. Sebab kalau kita jarang menulis, tulisan kita akan jadi macam tu lah, tak berubah-ubah, buruk selalu. Jadi nak tak nak kena banyakkan latihan, praktis, buat latihan, tulis.
kita akan rasalah sakit jari-jari kan. Tapi tak apa. Itu namanya latihan. Itulah namanya belajar. Okey anak-anak, boleh cuba buat di rumah. Okey, nanti bila dah siap awak punya latihan tu, buku tulis dan buku aktiviti tu, masukkan buku tulis dalam buku aktiviti. Ni buku aktiviti kan. Masukkan buku tulis dalam ni. Okey. Pastikan dah siap. Hantarlah ke cikgu. Okey, letak tempat biasa. Okey, di sekolah. Boleh nanti cikgu ambil, cikgu siap, cikgu tanda, semak semua, jangan pulangkan semula. Mungkin ambil masa 2-3 hari lah untuk cikgu. Sebab cikgu ada subjek-subjek lain kan. Jadi kita buat secara berperingkat-peringkat. Okey, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Okey, insyaAllah cikgu akan buat Google Meet lah. Sebab minggu depan cikgu dah ada kat rumah. Jadi minggu ni cikgu kena keluar. Okey, cikgu terpaksa ke Selangor merentas negeri. Tak boleh nak buat apa. Okey, cikgu mohon maaf lah untuk itu. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Jangan bergerak jauh. Okey, duduk rumah. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.